大家下午平安。Salam sejahtera 感谢神哈。那我继续来分享这个使徒行传当中的宣道以及护教。Saya akan meneruskan tentang apologetika dan penginjilan dari Kisah Para Rasul. 那昨天是讲宣道， Kemarin tentang penginjilan. 上午是讲护教。 Pagi tadi tentang apologetika. 那有时候这个两个不一定马上就能够分得很清楚。 Tidak selalu apologetika dan penginjilan itu akan dengan cepat dibedakan. 好，比如说有时候，比如说以使徒行传第2章来说， Contohnya Kisah Para Rasul 2. 你看他们领受圣灵之后， Mereka setelah menerima Roh Kudus, 有一群人，他们听到他们祷告是在讲神的大能、神的奥秘。 ada sebagian orang mendengar mereka sedang membicarakan kebesaran Tuhan. 但是也有一群人认为他们在喝醉酒。 Tapi ada sebagian orang mendengar tentang mereka tuh mabuk. 所以彼得他讲这篇道理， Khotbah Petrus 对心中谦卑的人，这是一种宣道。 kepada orang yang rendah hati itu adalah penginjilan. 但对那些心里很骄傲的人，变成是一种护教。 Tapi kepada orang yang sombong hatinya itu adalah apologetika. 然后他要告诉他们说，为什么今天会发生这个我们领受我们 speak in tongue 这件事情。 Contohnya bahasa roh, bahasa lidah. 这个是约珥书早就已经预言了。 Ini dinubuatkan dalam kitab Yoel. 那为什么这个应许会引领到我们身上呢？ Mengapa bisa terjadi pada diri kita? 是因为50几天前的那个死刑犯耶稣啊。 Itu karena kejadian yang masa lalu. 他已经复活了。 Dia sekarang sudah bangkit. 那复活是圣经上有的哦，这个不是耶稣自己发明的哦。 Ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. 这个在这个大卫的诗篇哦，诗篇16篇就有讲了嘛，哈。 Di dalam kitab Mazmur, Daud sudah 他 membicarakannya. 说：“神，你不会把我的灵魂撇在阴间呐。” Bahwa nyawanya itu akan ditaruh di dalam alam maut. 彼得说：“那个是讲大卫吗？” Apakah itu tentang Daud? 没有啊，大卫早就死掉了。 Bukan, Daud sudah mati. 他坟墓还在啊。 Tapi kuburannya masih ada. 所以那个是彼得说那个是在讲耶稣啦。 Oleh sebab itu Petrus mengatakan itu tentang Yesus. 耶稣去阴间为我们尝死味啊。 Yesus masuk ke alam maut untuk kita. 因为他得胜，他没有犯罪。 Dia bisa bangkit karena dia tidak 所 berdosa. 以神使他复活。 Sehingga dia bangkit. 所以因此我们奉耶稣的名祷告，所以因此我们就领受了这个所等候的这个应许的圣灵，这样。 Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita mendapatkan karunia Roh Kudus. 好，那对这篇道理来讲，哇，有些人就很感动，就说：“兄弟啊，我要怎么才能做呢？” Orang yang mendengar khotbah itu terharu, lalu tersentuh mengatakan apa yang harus kami lakukan. 我们看一下《使徒行传》。 Kita lihat Kisah Para Rasul. 使徒行传的第2章。 Kisah Para Rasul pasal 2. 第2章就是我刚才讲的这一段啦。 Kisah Para Rasul pasal 2. 你注意看哦，在第37节哈。 Ayat 37. 这里说众人听见这个话就扎心呐。 Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Cut to the heart， 那个像刀子这样割的心。 Seperti ada pisau yang menusuk hati mereka. 所以他就说：“兄弟啊，我们要怎么做呢？” Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 但是也有刚好相反的例子哦。 Tapi juga ada contoh yang berlawanan. 使徒行传第7章。 Kisah Para Rasul pasal 7. 司提反对那些这些公会的人，哈。Pembelaan Stefanus. 他要讲一件观念啦。 Stefanus menceritakan suatu pandangan. 神在哪里显现？ Di mana Tuhan menunjukkan. 对亚伯兰来讲， Contohnya 他 Abraham. 是在应许之地之外。 Di luar dari tanah perjanjian. 对这个约瑟来说， Menurut Tuhan Yesus. 是在埃及。 Di Mesir. 在摩西来讲是在旷野啊。 Menurut Musa di padang gurun. 所以神在显现的时候，不是一定要在这个圣殿里面呐。 Penampakan Tuhan bukan berarti harus di dalam bait Allah. 所以司提反就开始责备他们啊。 Lalu Stefanus 责备他们哈 ，rebuke them 哈。 menegur mereka. 意思说你们一直都把他们圣殿认为说这个是绝对的哈。 Bukan berarti harus di dalam bait Allah. 哇，圣殿哇非常的圣洁哈。 Bait Allah itu kudus. 只有在圣殿才能够敬拜到神哈。 Hanya di dalam bait Allah kamu bisa menyembah Tuhan. 不是这样子啊。 Bukan seperti itu. 为什么？
Mengapa? 因为我们的耶稣，你们所定的那个十字架，耶稣基督哈， Karena Yesus yang kamu salibkan itu, 他就是我们所等候的弥赛亚。 Dia adalah Mesias yang kita tunggu-tunggu. 神已经讲了，这个天地都是我的位置嘛，哈，天是我的座位，地是我的脚凳嘛，哈。 Surga adalah kerajaannya dan bumi adalah telapak tempat untuk menaruh kakinya. 难道你还为神在这做一个这个殿宇让他住吗？不可能的事情嘛，哈。 Lalu apakah bait Allah itu untuk tempat tinggalnya? Tidak mungkin. 那结果你看哦，当他讲这篇道理之后，哈， Setelah dia menyatakan hal ini, 54节，第7章54节， ayat 50. 这里说哈，众人听见话就极其恼怒了，哈。 Ayat 50, orang setelah mendengar itu menjadi marah. 如果你看英文，它有一个 cut to the heart， 也有多这个字叫 cut to the heart， 割心呐。 54节，7章54节。 Ayat 54. 54节哈，请帮我们读。 Tertusuk ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 英文有加一句话，就是 cut to the heart， 就是一样是割那个心呐。 Jadi hatinya tertusuk. 所以同样的道理讲出来之后啊， Satu perkataan khotbah yang sama 都在割心哦。 dapat tertusuk hatinya. 第2章说，哇，兄弟啊，我要怎么样才能做呢？我要做什么呢？ Di Kisah Para Rasul 2, mereka menanyakan, mereka terharu dan mereka menanyakan apa yang harus kami perbuat. 彼得就说，你们该悔改，奉耶稣之名洗礼，哈。 Petrus mengatakan kamu harus bertobat dan dibaptis. 那天就有3000人洗礼，对不对？好。 Nah, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 第7章就不一样咯。 Tapi di Kisah Para Rasul 7 他 berbeda. 们被割心，被 cut to the heart， Mereka tertusuk hati mereka. 生气啊！ Mereka lalu marah. 哇，石头丢就打得过去了。 Lalu mereka 你看最后结果是不一样的。 hasilnya berbeda. 所以有时候我们在传福音的过程当中，有时候不要太在意对方的反应怎么样。 Oleh sebab itu saat penginjilan tidak usah peduli dengan respon dari pihak lawan. 一篇道理可能有人听得很感动，也有人听得很生气。 Suatu khotbah yang sama, satu orang bisa terharu, satu orang yang lain mungkin marah. 同样传福音 ，A 接受了，B 在笑你啊， Penginjilan yang sama, yang satu bisa menerima kamu, yang satu menertawakan kamu. 好，所以重点是我们的心要依靠神，然后把该知道的讲出来。 Yang terpenting adalah hati kita mengandalkan Tuhan. 那我今天下午特别要讲到有关于跟圣灵的互动啊。 Sore ini saya spesial untuk membahas tentang interaksi Roh Kudus dengan manusia. 因为我们知道神透过圣灵来建立教会啊。 Karena dengan melalui Roh Kudus untuk membangun gereja. 那建立教会之后，我们叫所以圣经也说这个使徒行传叫圣灵行传哈。 Dari Roh Kudus. 圣灵行传哈，就是那个是什么？就是这个是一个教会的历史哈。 Ini sejarah Alkitab, sejarah gereja. 也是圣灵工作的历史啊。 Sejarah Roh Kudus juga. 好，所以说你看呢，我们需要圣灵的带领。我们真耶稣教会现在也是这样子嘛，好。 Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin gereja, seperti gereja sejati. 你可以看到这个彼得，哇，完全不一样啊。 Kita lihat Petrus berubah. 那些公会的人吓了一跳啊。 Mahkamah Agama sangat kaget. 这些人不是没有受过什么学问吗？ Bukankah mereka tidak berpelajar? 讲到这些公会的人，哇，都不知道怎么回答。 Mengapa mereka berkhotbah dan mereka tidak bisa menjawab para rasul itu? 那同样的，这个事情要发生在我们身上。 Hal yang sama bisa terjadi pada diri kita. 所以你会发现在使徒行传当中有很多那个圣灵充满，被圣灵充满。 Dipenuhi oleh Roh Kudus. 我特别跟我们那个 Grace 哈来查。 Tadi saya ada bertanya dengan saudari Grace. 就因为我们的中文圣经跟印尼圣经是一样的， Bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia dalam Alkitab 把 sama. 所有的圣灵充满，全部都是一样的字啦。 Penuh dengan Roh Kudus. 但是英文也不叫不一样。 Dalam bahasa Inggris berbeda. 它是根据希腊文有2种被圣灵充满。 Dalam bahasa Inggris itu berdasarkan bahasa Yunani itu ada 2. 动的。 Satu yang aktif, yang satu yang pasif. 那另外一种状态啊。 Yang satu adalah sebuah kondisi. 什么叫做状态？ Apa itu kondisi? 就是譬如说你到澳洲去租车哈。
Misalnya kamu ke Australia, 对，如果你要去租车子哈，rental the car lalu menyewa sebuah kendaraan. 那你一门打开，哇，那个油表一定是满的啦。Waktu kita buka kendaraan itu kita akan melihat tangki bensinnya penuh. 就是它的状态是满的状态。Nah, itu kondisinya bensinnya penuh. 好，所以这两个有点不太一样哦。Ini beda. 被动的意思是说，在某个时刻，圣灵充满你，让你完成一件事情。Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita tergerak untuk melakukan suatu. 我们先看路加福音。Kita lihat Lukas. 这个讲法是路加特别独有的一种讲法哈。Di sini di Lukas lebih dijelaskan lagi. 我们看路加福音 Lukas 第1章 pasal 1. 我们知道后来玛利亚这个圣灵怀孕嘛，对不对？Maria mengandung oleh Roh Kudus. 然后天使叫她去拜访她的亲戚伊丽莎白哈。Lalu Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. 你注意看41节哦。Kita lihat 41. 伊丽莎白听到玛利亚问安哦。Waktu Elizabeth mendengar salam dari Maria. 哇，这个伊丽莎白肚子哇这边跳动啊。Melonjaklah bayi yang di dalam rahim Elizabeth. 如果是你， kalau kamu， 我说哇，是不是要生小孩啦？哇 ，apakah saya akan melahirkan？ 但是伊丽莎白不是这样讲呢。Tapi bukan begitu yang dikatakan oleh Elizabeth。她说被圣灵充满，就高声喊说：“你在妇女中是有福的，你所怀的他也是有福的。”哈。Elizabeth malah berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 换句话说，伊丽莎白不需要 CT scan 啊。Elizabeth tidak perlu CT scan. 马上就知道你肚子有小孩了。Dia tahu di dalam rahimnya ada anak. 那就是圣灵充满他，让他有这种能力啊。Karena penuh dengan Roh Kudus, maka dia ada kuasa seperti itu. 不然玛利亚怀孕谁知道啊？ Siapa yang tahu Maria hamil? 好，就算她知道她怀孕。 Tapi Elizabeth tahu. 她怎么不会讲说你这怎么可以没有结婚就怀孕了呢？ Nah, dia tidak menanyakan kepada Maria, kenapa kamu belum menikah sudah hamil? 没有啊，她解释说你是有福的啦。 Tapi dia langsung berkata berkat kamu. 你肚子怀的他也是有福的。 Dan buah rahimmu juga diberkati. 他怎么知道？ Bagaimana dia tahu? 圣灵告诉他的。 Karena pemberitahuan dari Roh Kudus. 这种我们叫做被动的圣灵充满了。 Ini adalah yang diberitahukan. 那这个在我们的使徒行传非常多哈。 Di dalam Kisah Para Rasul sangat banyak hal ini. 我们举几个例子哈。 Kita contohkan lagi. 比如说你看一下这个使徒行传 Kisah Para Rasul 第9章 pasal 9. 你看第9章的第17节。 Ayat 17. 第17节这边谈到说这个亚尼亚就去了，对不对？就按手在这个扫罗身上。 Ananias pergi dan menumpangkan tangan di atas Saulus. 他说你能够看见，又被圣灵充满哈。 Engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. 哇，那个时候他眼睛就开了哈，他眼睛就打开了。 Waktu itu matanya sudah terbuka. 那这个是被动的哦，被圣灵充满哦。 Ini dipenuhi oleh Roh Kudus. 这边没有讲得很清楚， Di sini tidak dijelaskan dengan jelas. 但是22章就讲得很清楚。 Tapi di ayat 22 dijelaskan lebih jelas lagi. 亚拿尼亚告诉保罗， Ananias memberitahunya, 你为什么单言呢？ mengapa kamu ragu? 起来受洗，求告主你的名哈。 Bangunlah 洗去 dan 你的罪 dibaptis. 我们看一下这个使徒行传第22章哈。 Kisah Para Rasul 22所以16节哈。 ayat 他 16. 说：“现在你为什么单言？起来，求告他的名，受洗，洗去你的罪，对不对？好。 Dan sekarang mengapa ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. 换句话说，保罗为什么明明他知道这是主耶稣， Kamu sudah tahu ini adalah Yesus. 他也知道应该要受洗， Kamu juga tahu harus 但 dibaptis. 是他一直 delay 啊， Tapi dia ragu-ragu. 一直在犹豫说要洗吗？要洗吗？ Aduh, baptis nggak ya? Baptis nggak ya? 你想想看，他过去是得到大祭司的任命，然后来抓一些基督徒哦。 Waktu itu dia sudah mendapatkan surat untuk menangkap para pengikut Kristus. 那现在还要接受洗礼，那要面对那些人，那怎么办呢？ Sekarang dia harus dibaptis dan menghadapi orang-orang seperti ini. Harus bagaimana saya? 这个时候他就需要圣灵充满他。 Oleh sebab itu dia membutuhkan kepenuhan Roh Kudus 让他克服那种心里的那种疑惑啦， untuk mengatasi keraguan-raguan ini. 所以他就接受洗礼了。 Sehingga dia dibaptis. 我们教会有很多这样的例子哦。 Di gereja banyak sekali 其中 kesaksian ini. 有一个姐妹啊， Ada seorang saudari. 哇，她就是这个被先生打到离家出走的，被家暴啊，叫被先生打。 Ada apa namanya? Kayak KDRT di rumahnya.
然后呢 sehingga dia meninggalkan rumah. 就躲在他一个朋友家里面。 Dia sembunyi di rumah temannya. 那这个朋友刚好是我们教会的姐妹啊， Lalu dia memberitahu seorang saudari di gereja. 好，就把他带到教会来。 Lalu dibawa ke gereja. 哇，带到教会来呢，他来教会就听道理哈， Dia mendengar khotbah, 他听也听不懂啊， dia tidak mengerti. 他就祷告啊， Lalu dia berdoa, 一直哭一直哭啊， nangis terus. 啊，想到他的被这遭遇就会很哭，一直哭这样。 Dia terus mengalirkan air mata. 哎，结果呢就领受了圣灵。 Lalu dia mendapatkan Roh Kudus. 领受圣灵之后呢，哇，心里就很感动啊。 Setelah mendapatkan Roh Kudus, hatinya tersentuh. 哇，但是又想到哇，我如果去接受洗礼，我是不是会被我先生更严厉的那个处罚这样子。 Kalau saya dibaptis, apakah saya akan dihukum oleh suami saya? 啊，所以就为这件事情祷告。 Oleh sebab itu, karena hal ini dia 后来 berdoa. 圣灵充满他， Lalu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, 他战胜这个恐惧， mengatasi ketakutan ini. 就真的哦，他就接受洗礼了。 Lalu dia memutuskan dia dibaptis. 但是他先生很生气啊， Suaminya marah sekali. 因为找太太也找不到。 Dia mau cari istrinya, tidak menemukannya. 有天跑来教会找他太太， Sampai akhirnya dia lari ke gereja mencari istrinya. 因为那天刚好没有聚会，那天没有聚 Waktu 会。 itu tidak ada kebaktian. 他先生把这个大门那个招牌全部拆下来呢，这一束教会拆下来啊， Pelang gereja diturunkan sama suaminya. 哇，那个招牌就丢在地上这样子， Lalu dibanting ke lantai. 哇，很生气很生气啊。 Sangat marah. 哦，还好我这个教会的这些邻居很好啊， Puji Tuhan, tetangga di sebelah gereja sangat baik. 说你在干什么？ Kamu lagi ngapain? 这些人都是好人呢， Ini mereka semua orang 你 baik. 怎么可以这样子在拆人家招牌？ Kenapa kamu menghancurkan pelang gereja? 你再这样做，我们就要报警的啦。 Kalau seperti ini, 哎，所以那个人他这个先生就走掉了这样子。 lalu suaminya pergi. 哦，所以有时候我们会发现就类似像这样的情况， Ada hal-hal yang seperti ini terjadi. 在那个情况当中，你只靠自己是没有办法下很大的决定啦。 Kalau mengandalkan diri sendiri, kita tidak bisa mengambil keputusan. 但是圣灵充满这个扫罗，扫罗是被圣灵充满，他就下了决定，他决定要受洗。好， Karena Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia mengambil keputusan untuk dibaptis. 还有我们看第13章 Kita lihat Kisah Para Rasul 13第9节， ayat 9. 这里说这个扫罗又名保罗被圣灵充满，对不对？第13章的第9节啊， Kisah Para Rasul 13 ayat 9. 哎，然后定睛看他， Elimas melihat Saulus. Saulus melihat Elimas dengan penuh Roh Kudus. 那个他就是阻挡福音的那个巴耶稣啦。 Dia adalah yang menghalang-halangi Injil. 然后呢，责备他，然后跟他说：“你要瞎眼睛哈。 Lalu dia mengatakan Elimas itu supaya buta. 哇，突然间这个人就已经瞎掉了。 Lalu Elimas itu menjadi buta. 好，那这种能力呢，基本上我们不需要去求了。 Kekuasaan seperti ini kita tidak perlu meminta. 你可以求说：“神啊，赏赐我以利沙白的这种眼睛啊，赏赐我以利沙白的那个能力啊。 Kita boleh meminta karunia seperti Elizabeth. 哎，那这样的话，医生这个医院就倒闭了。医院就倒闭了，因为 kalau seperti itu nanti rumah sakit bisa bangkrut. 因为你就有那个 CT scan ultrasound 的那个能力了嘛，对不对？ Karena tidak perlu CT scan udah tahu di dalam perutnya ada bayi. 还要去看耶稣吗？看你就好了，你一定睛看他，肚子有小孩这样子。 Hanya melihatnya aja udah tahu. 如果你跟神说神啊，求我能不能像这个扫罗的能力啊？ Tapi kalau kita memohon punya kuasa seperti Saulus, 定睛看他眼睛就瞎掉。我请问你，谁敢不来教会？ kita menatap seseorang lalu matanya buta, siapa yang berani ke gereja? 走到半路发传单给人家， Waktu kita membagikan brosur kepada orang, 叫他来教会， waktu kita menyuruh dia ke 他 gereja, 不要来， dia tidak akan mau 定睛看 datang. 他， Lalu kita tatap tajam dengan matanya, 我带他在教会来啊， lalu dia akan datang ke 眼 gereja. 睛就看见了。 Lalu matanya 跟你讲 bisa melek lagi. 呀，这个我们这个会堂马上就坐满了啦。 Dengan begitu, apakah aula kita bisa penuh? 所以这种的能力，你不一定需要求。 Kuasa-kuasa seperti ini tidak perlu diminta. 当需要的时候， Waktu kita perlukan, 有工作需要的时候，神就自然赏赐给你了。 waktu itu diperlukan saat kita melakukan pekerjaan kudus, maka Tuhan akan memberikannya. 我除了负责这个斐济负责这个澳洲之外， Selain saya bertanggung jawab pada Australia, 我每年一次或是2次要去斐济，Fiji
Saya 1 tahun atau 2 tahun sekali akan ke Fiji. 那斐济除了有一些华人信徒之外， Di Fiji selain orang keturunan Chinese yang ada di sana, 也有一群这些就是印度籍的这些信徒 ada juga orang dari India. 他们是说英文的。 Mereka bahasa Inggris. 那教会都很好，都安排一个弟兄陪我顺便帮我翻译这样子。 Ada seorang saudara yang diutus bersama-sama pendeta untuk membantu menerjemahkan. 因为中文讲到对我来讲比较容易一点啦，哈。 中文讲对我比较 Karena kalau menurut pendeta bahasa Mandarin itu dia bicarakan lebih mudah dibandingkan Inggris. 2015年我又被派到去斐济了。 2025 ini kemarin tuh ada diatur ke Fiji lagi. 结果陪我去的弟兄呢，哇，他的护照呢 ，expire day 就是不到6个月了。 Ternyata saudara yang diutus bareng-bareng sama pendeta ini pasportnya sudah mau expired 6 bulan lagi. 所以航空公司不让他上飞机啊。 Sehingga dari pusat perusahaan penerbangan tidak membiarkan dia untuk naik pesawat. 哇，后来只变我一个人而已啊。 Nah, lalu tinggal saya sendiri deh. 我坐在飞机上说啊，那怎么办？ Nah, gimana nih saya? 哎，我已经习惯有人陪我了，我已经习惯有 Saya 人。 sudah terbiasa ada seseorang yang menemani saya. 那现在我就要独自就要面对咯。 Sekarang saya harus sendirian menghadapinya. 当然讲道是还好啦。 Waktu khotbah masih oke lah. 好，这就把每一个字翻译成英文，然后至少可以念嘛，我不会讲还可以读啊，对不对？ Untuk naskah khotbah saya bisa buatkan dalam bahasa Inggris lalu saya tinggal baca. 但是你访问慕道者不行啊。 Tapi waktu bertemu dengan simpatisan tidak bisa seperti itu kan? 去人家家里坐在客厅拿来读一篇讲章给他听，谁要听你啊？ Waktu bertemu dengan simpatisan tidak mungkin kita membawa gadget dan kita akan bacakan dari isi dari gadget kan? 那其中一个慕道者，我们把他称作 P 啦，哈 ，P 先生哈。 Ada seorang Tuan P. 哎，那他是我们那段期间常常在跟进的一个慕道者哈。 Dia seorang simpatisan. 哎，所以我过去的时候，我就好吧，我还是要尽我的责任，我就打电话给他。 Saya harus melaksanakan ke tugas saya sehingga saya menelponnya. 我说礼拜6下午你有没有空啊？ Sobat sore, apakah kamu bisa ada waktu? 他说我没有空。 Saya tidak ada waktu. 哦，你知道吗？我心里居然很感谢主哎！哦，感谢主，很好啊。哦， Lalu saya dalam hati, aduh puji Tuhan sekali. 你应该是去访问慕道者才感谢主，你现在不能去访问，就反而去感谢主，不是很奇怪吗？ Seharusnya saya datang ke rumah simpatisan ini, saya puji Tuhan. Tapi saya tidak pergi, malah saya puji Tuhan. 啊，我的软弱，我的软弱。 Inilah kelemahan saya. 好，礼拜6早上， Waktu hari Sabtu pagi, 我再打一次。 saya telepon lagi. 哎，这个 P 先生啊，礼拜天早上你有空吗？这样 Tuan P, kalau hari Minggu, apakah Anda ada waktu? 他说我没有空。 Saya tidak ada waktu. 哇，哈利路亚，太好了，不用去。 Aduh, haleluya, puji Tuhan. Saya tidak usah pergi ke sana lagi. 然后后来星期六就安息日聚会嘛，哈。 Lalu hari Sabat, kebaktian. 啊，聚会完那个弟兄，那个印度籍的弟兄就跟我讲，就问我了。 Lalu seorang saudari dari orang India itu berkata kepada pendeta, 你有没有去打电话问那个 P 先生啊？ Pendeta, apakah pendeta ada menelpon Tuan P? 嘿，我很高兴说有，我打2次哈， Lalu saya dengan senang menjawab, ya, saya udah telepon 2 kali. 但是他没空。 Tapi dia tidak ada waktu. 嘿，不小心我又讲一句话了。 Lalu saya tambahkan, 哎，下午聚会完我再打1次哈。 sore saya udah telepon. 嘿，我讲完之后我就心想说，拜托，我为什么要讲这句话呢？哈， Aduh, kenapa saya katakan ini ya? 那既然讲出来就要做啦，对不对？ Berarti saya harus telepon lagi 啊， nih. 下午聚会完我就打电话给他啦。 Lalu sorenya saya telepon lagi. 哎呀，星期天下午你有空吗？ Tuan P, apakah ada waktu? 我本来希望是他说没有空，就他说有，我很多时间，来到我家来。哦， Tapi tadi sangka sekarang dia bilang, saya ada waktu, ayo sekarang datang ke rumah saya. 我很气啊，说我为什么要讲这句话？ Aduh, kenapa saya mengatakan seperti itu sehingga saya harus pergi nih? 哎，没办法，既然讲了就要去了哈。 Aduh, tidak bisa, saya harus pergi sekarang. 我要讲什么东西啊？ Lalu saya katakan apa ke dia ya? 而且没有人帮我翻译耶。 Tidak ada penerjemah nih. 好，所以没办法就祷告咯。 Lalu berdoa, 主啊，求你帮助我。 Tuhan tolong saya. 哎，要访问不能拿奖章啊，用念了，还是不能这样子。 Saya harus besuk simpatisan ini, saya tidak mungkin membawa naskah. 后来那个印度籍的弟兄就陪我去那个 P 先生家。 Ada seorang saudara dari India ini akan menemani pendeta ke rumahnya. 突然间哦，你那个感觉就是你好像嘴巴不是你的哦。 Tiba-tiba merasa bahwa mulutnya itu bukan punya saya. 我就跟他说，
Lalu saya katakan 真 padanya, 教会有4个条件， ada 4 syarat gereja sejati. 有真理， Ada kebenaran, 有圣灵， ada Roh Kudus, 有神迹。 ada mujizat. 之前有很多的功能都告诉你了， Ada banyak pekerja kudus yang memberitahukan kepada kamu. 也把我们的教义告诉你了。 Dan juga sudah memberitahukan kepada kamu pengajaran-pengajarannya. 我现在跟你讲更重要的第4个条件， Tapi yang paling penting yang keempat, 就是应许， yaitu janji 就是 Tuhan. 早上我讲的啦。 Yang tadi pagi saya sudah katakan. 因为如果只有圣灵、神迹跟真理的话，只有这3个条件的话， Kalau 3 syarat yang tadi saya sebutkan itu, 你只能说你是得救的教会。 itu adalah gereja yang menyelamatkan. 但是如果你要讲唯一的话，你就是要看应许啊。 Tapi kalau gereja yang satu-satunya menyelamatkan, itu lihat di Alkitab. Itu mendasarkan janji Tuhan. 来看圣经应许是讲什么， Janji Tuhan itu apa aja ada di Alkitab. 就是早上我讲那些嘛。 Yang saya sudah sampaikan tadi pagi. 哇，英文讲的呢，我用 Itu 英文讲 semua, 的， itu semua pakai bahasa Inggris loh. 讲得很顺啊， Lancar lagi. 不但讲得很顺哦。 Tidak hanya lancar, 那个印度籍的那个弟兄还帮我 summarize 哇，帮我做个这个最后一个 summarize 啦。 saudari yang ikut saya itu sampai dibikin ringkasannya. 哇，回去了之后，我就好高兴啊。 Wah, saya pulang dengan senang, dengan gembira. 但是之后就不会啦。 Lalu setelah itu saya nggak bisa lagi. 哦，这种就是需要的时候神给你啊， Nah, waktu diperlukan itu Tuhan memberikan pada kamu kemampuannya. 但是千万不要认为说好，从此之后我的英文就非常的流利。对不起， Tapi 不可能 jangan sangka ya setelah itu saya kemampuan Inggris saya bertambah bagus. 你还 Tidak. 是要努力， Harus berjuang, 还是要好好的练习。 haruslah berlatih. 好，我想这个就是我们讲的这个被圣灵充满的意思啊。 Inilah kepenuhan Roh Kudus. 你在特殊情况，因为面对这个工作是你没有办法去应付，没有办法去胜任的工作哈。 Saat menghadapi suatu pekerjaan kudus dan kita tidak dapat mengerjakannya, Tuhan akan bantu dengan penuh Roh 然后 Kudus. 圣灵充满你， Roh Kudus akan memenuhi kamu 让你能够完成神的任务哈。 sehingga kamu bisa menyelesaikan tugasnya. 还有一个，我们看第13章 Ayat 13. 第52节。13 Kisah 章 Para Rasul 13 ayat 52. 这里说门徒满心欢喜，又被圣灵充满，对不对？好， Di sini dikatakan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. 前面发生什么事情？ Apa yang terjadi sebelumnya? 巴拿巴跟保罗被赶出去呢？ Barnabas dan Paulus diusir. 如果我们的保罗传道被赶出去啊， Kalau pendeta Paulus kita diusir, 哎，你会满心高兴吗？ apakah kamu akan senang? 一定是难过的啊！ Kita pasti sedih 怎 kan? 么可以这样子呢？ Kenapa begitu? 啊，结果保罗跟巴拿巴被赶出去，大家很高兴啊！ Tapi Paulus dan Barnabas diusir tapi mereka senang. 哦，那到底是发生什么事情呢、啊？ Waduh, ini sebenarnya terjadi apa ya? 原来就是因为圣灵充满了。 Ternyata karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. 换句话说，当我们有些事情，你发生的事情会让你非常的悲伤啊。 Ada hal-hal yang terjadi membuat kita sedih. 你的情绪应该是感到紧张、难过，甚至觉得绝望。 Kita sedih sampai akhirnya kita putus asa. 但是这个时候圣灵充满你的时候， Tapi saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, 结果你心里反而不是这样，你反而是充满喜乐啊。 tapi hati kita keluar sukacita, damai sejahtera. 我刚注目教会的时候， Waktu saya mulai mengembalakan suatu gereja, 我那间教会的执事刚好得到癌症， waktu itu seorang diaken di gereja itu mendapatkan penyakit kanker. 整个教会大家都突然间好像很震惊啊，shock 哈，我说怎么这样子这样？ Segereja itu semuanya shock. 哎，那这个执事大概那时候是50出头啊，50多岁了。 Diaken itu baru umur 50-an. 他的妈妈大概是75岁左右。 Mamanya baru 70-an. 他的妈妈听到儿子得癌症， Waktu mamanya mendengar anaknya terkena kanker, 哭啊， nangis. 哇，哭啊，然后吃不下饭， Nangis sampai tidak bisa makan. 那躲在房间都不出来啊， Di dalam kamar tidak mau keluar. 一直哭一直哭， Nangis terus. 他就跟神抱怨啊， Lalu dia bersungut-sungut pada Tuhan. 说神啊，我已经70几岁了， Tuhan, saya udah 70-an tahun. 你要给这个癌症应该给我这个老姐妹嘛，老太婆啊， Kalau Tuhan mau memberikan kanker pada saya saja yang udah tua. 我的儿子才50出头啊， Anak saya tuh baru 50. 还有很多工作要做， Dia masih banyak pekerjaan yang bisa 教会很 dilakukan. 多的工作， Pekerjaan kudus masih begitu banyak di 学校 gereja. 有很多的工作， Di luar juga banyak pekerjaan yang 小孩 harus 子也 dikerjakan. 小孩子还需要钱呐、啊， Anak-anak juga perlu 啊， uang. 你怎么这样子呢？ Mengapa Tuhan seperti ini? 哭哭哭哭哭。 Lalu dia sambil menangis. 那在祷告之后，过一段期间， Setelah beberapa waktu dia 他 berdoa, 在祷告的时候，突然间就想起了很多的事情。
Lalu dia bisa teringat beberapa hal. 他就回到他大概50-60年前的事情。 Dia teringat 5-6 tahun yang lalu. 这个老姐妹她很早先生就过世了， Suaminya itu masih muda, udah nggak ada. 她就带着她的老爸爸， Dia membawa papanya yang sudah tua, 2个小孩， 2 anaknya. 就到了都市去找工作。 Dia mencari pekerjaan. 很奇妙，神赏赐他一个工作， Puji Tuhan, Tuhan memberikan dia sebuah pekerjaan. 就是那个台湾电力公司那的一个工作了。 Di perusahaan film di Taiwan. 那个时候他们有那个宿舍，那供应公司有那个宿舍就是接待外宾来的那个宿舍 dormitory 那个宿舍那样。 Di dalam asrama. 然后这个时候呢，他就有机会来聘请他管理那个宿舍。 Lalu dia mengelola asrama itu. 把自己的老爸爸这个抚养了，也抚养这2个小孩。 Lalu papanya yang menjaga anaknya. 2个小孩都受高等的教育Dengan demikian mendapatkan pendidikan. 甚至在大学教书。 Lalu kuliah di 他 universitas. 就想这段历史啊， Lalu dia memikirkan hal-hal ini. 他感觉上好像圣灵在跟他讲故事，讲他你以前你发生的你那个以前过去的故事这样。 Seperti Roh Kudus sedang menceritakan dia kembali hal-hal yang telah terjadi pada masa yang lalu. 哇，就心就开了。 Lalu dia hatinya terbuka. 圣灵没有跟他讲说你儿子为什么得癌症，没有跟他讲。 Roh Kudus tidak memberitahu dia kenapa anak laki-lakinya ini terkena kanker. 但是圣灵安慰他， Tapi Roh Kudus menghibur dia. 在那段时间你最辛苦的时候，你先生过世，你居然可以养活3个人，这个是神的带领啊。 Pada saat suami kamu tidak ada, kamu bisa membesarkan anakmu 2 dan juga papamu. 那有什么好难过的呢？ Lalu sekarang apa yang kamu khawatirkan, susahkan? 所以他心就开了， Lalu hatinya terbuka. 开始就出来准备吃饭了， Lalu dia mulai keluar makan. 晚上去聚会。 Malam mulai kebaktian. 信徒很担心啊，赶快过去扶他了。 Jemaat sangat mengkhawatirkannya sehingga menghampiri dia. 不用担心，不用担心，圣灵已经安慰我了。 Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Roh Kudus sudah menghibur saya. 那这个就是我们讲的这种被圣灵充满。 Inilah dipenuhi oleh Roh Kudus. 在你的情绪，你应该是感到悲伤、绝望的时候， Pada saat kondisi kita sangat sedih sehingga putus asa, 就像这个保罗跟巴拿巴被赶出去，信徒怎么会高兴呢？ seperti Paulus Barnabas ini diusir, mengapa jemaat bisa bersuka cita? 但是圣灵充满他们，心里反而喜乐啊。 Karena dipenuhi Roh Kudus sehingga hatinya bersuka 我刚才 cita. 讲那个姐妹也是一样， Seperti yang saya katakan saudari tadi. 这种的被圣灵充满，你不需要求。 Dipenuhi Roh Kudus terkadang tidak perlu kita 如果需要的时候， pada saat diperlukan, 神一定会帮助你。 Tuhan akan bantu kamu. 但是我们有什么样子的？但是我们不是，但是我们常常讲说我们不是应该求圣灵充满吗？我们常常不在台上这样讲吗？ Tapi bukankah sering dikatakan bahwa kita harus mohon kepenuhan Roh Kudus? 你传道怎么说不要求圣灵充满？ Kenapa ini pendetanya bilang tidak perlu memohon kepenuhan Roh Kudus? 我讲的是被动式的圣灵充满，你不需要求。 Maksudnya saya yang didorong, yang secara pasif itu tidak perlu diminta. 但是有一种满的灵是我们要追求的， Tapi yang secara aktif untuk dipenuhi Roh Kudus itu kita harus minta. 是我们必须要努力的。 Itu sesuatu yang harus kita usahakan, tekuni. 我们看《使徒行传》 Kita lihat Kisah Para Rasul 第6章， pasal 6. 第6章的，我们先看路加福音第4章好了。我们先 Kita 看路加 lihat 福音， Lukas dulu. 路加福音的第4章 Lukas pasal 4第1节。 ayat 1. 这里说耶稣被圣灵充满，这个在你如果看希腊文的时候，就是 before of， 这是满的灵啦。 Yesus penuh dengan Roh Kudus. Di sini dikatakan sebelumnya. 当耶稣有满的灵的时候，当耶稣 before of 满的灵啦，就是像油啊满的，那个seperti full of 对。 ini di sini dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus. 那这个时候你看咯，这个圣灵就引导他来旷野，他就顺服哦。 Di sini Yesus seperti minyak itu penuh gitu ya di dalam tempat gitu. 换句话说，如果你是有满的灵的时候， Nah, waktu kita dalam kondisi seperti itu, 这个是你的一种状态哦，一种状态代表说，哇，你已经不断的跟圣灵互动，所产生一种状态， itu adalah sebuah kondisi kita interaksi kita dengan Roh Kudus. 让你生命被圣灵占满哈， Nah, itu dipenuhi oleh Roh Kudus. 让你生命充满了所谓的丰盛哈， Itu supaya kita memperoleh berkat, 让你有所谓的属灵的力量，
mendapatkan kekuatan. 当你有这种情况的时候，你就可以顺服这圣灵的带领。 Pada saat kondisi seperti ini, kita bisa mengikuti Roh Kudus, taat pada Roh Kudus. 到我们不想去的地方，或是做我们不想做，但是你应该做的事情。 Kita akan melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan, tapi harus kita lakukan. 我们有一个姐妹啊， Ada seorang saudari, 她很不想要跟她的婆婆住在一起。 dia tidak ingin tinggal dengan mertuanya. 那后来每次她先生跟她讲这个事情，她都跟她吵架。 Dia sering bertengkar. 每次她的先生要提起这个事情的时候，她就跟她先生吵架这样子。Waktu suaminya mengatakan bahwa kita tinggal serumah dengan mamanya itu, istri dan suami ini bertengkar. 那有一次，因为她的婆婆就生病嘛。 Lalu mertua perempuannya ini sakit. 但是并不是很严重啊，后来病好了啦。 Bukan sakitnya parah, lalu kemudian sembuh kembali. 那后来她先生又在讲这个事情， Lalu suaminya mengatakan lagi kepada istrinya hal ini. 她就很不情愿说：“好了，来住了。” Ya udahlah, katanya. 哇，来住之后果然常常吵架。 Setelah tinggal serumah itu berantem terus. 然后吵架，她就有一天这个姐妹就很生气。 Lalu suatu waktu istri ini sangat marah sekali. 就很大声的骂她的婆婆。 Lalu dengan suara keras memarahi mertuanya. 让婆婆被骂一定很难过。 Mertuanya ini setelah dimarahi sangat sedih. 哇，这个姐妹就躲在房间哭啊。 Saudari ini juga dia sembunyi ke kamar, dia menangis. 说我怎么可以骂我婆婆呢？ Kenapa saya memarahi popo saya? 为什么会这样子呢？我她一直在很后悔啊。 Dia sangat menyesali perbuatannya. 所以她一直哭啊，说神啊，请你帮助我。 Dia menangis, Tuhan tolong saya. 那后来呢？圣灵帮助她。 Ternyata Roh Kudus membantunya. 每次她要开始要生气的时候， Setiap kali dia mau marah, 他就求神帮助，让他缓和，不要生气。 lalu Roh Kudus membantu dia untuk meredakan amarahnya. 1次、2次、3次、4次这样子。 3 kali, 4 kali, setiap kali seperti itu. 慢慢的，他那个就不容易发脾气了。 Sehingga lama-lama dia tidak gampang untuk marah-marah. 甚至呢，有一天他就跟他的婆婆说， Lalu suatu hari dia berkata kepada mertua perempuannya, 说我们要去教会，你要不要跟我们去啊？ kita mau ke gereja, apakah kamu mau ikut dengan kami? 婆婆说好啊。 Lalu mertuanya 他就带他婆婆去 oke, 教会。 setuju sama-sama ke gereja. 从那个礼拜开始， Dari semenjak Sabtu itu, 婆婆每个礼拜都去教会。 setiap Sabat mertuanya datang. 大概过了半年以后， Setelah setengah tahun kemudian, 她的婆婆就接受洗礼。 mertuanya dibaptis. 她在接受洗礼的时候啊， Waktu dibaptis, 这个姐妹一直哭啊，一直哭。 saudari ini menangis terus. 大家想有什么好哭的？接受洗礼有什么好哭的？ Dibaptis kok nangis terus? 但这个姐妹知道啊， Tapi di dalam hatinya saudari ini mengetahui 她终于得胜她自己了。 karena dia sudah memenangkan dirinya. 以前很排斥她婆婆， Dia dulu itu sangat tidak ingin berhubungan dengan 但是后来 mertuanya. 她靠着神接受， Tapi dia bersandarkan Roh Kudus menerima mertuanya. 不但接受， Tidak hanya menerima, 还带她婆婆来信耶稣。 sampai akhirnya mertua perempuannya ini bisa percaya Tuhan. 过了不久之后，她婆婆就离世了。 Tidak lama kemudian mertua perempuannya 那这个姐妹， meninggal. 她姐妹就在讲， Lalu saudari ini berkata, 说：“感谢神呢，我婆婆离世了，我心里一点都不会感到很愧疚。 Puji Tuhan, mertua perempuan saya meninggal, tapi saya tidak merasakan penyesalan. 如果那个时候我没有带她信耶稣的话，我心里现在一定感到很愧疚。” Kalau saat itu saya tidak membawanya dibaptis, percaya Tuhan, saya mungkin menyesal. 所以有时候神给你一个任务是你不想做的， Oleh sebab itu, tugas yang diaturkan oleh Tuhan seringkali kita tidak ingin kerjakan. 你也知道这是神给你的任务， Kamu tahu itu tugas yang Tuhan berikan pada kamu. 但是你会排斥，我不想要。 Saya nggak mau, saya nggak mau. 但是如果这个时候好，我们祷告求圣灵帮助我们。 Tapi pada saat itu kalau kita berdoa, mohon Tuhan bantu kita, Roh Kudus membantu kita. 1次、2次、3次、4次，哇，你的生命力就慢慢得到得到满足哈。 Doa-doa dan Roh Kudus akan memenuhi kita. 你的生命就被圣灵所占满。 Dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. 我们再看第6章《使徒行传》第6章。 Kisah para Rasul 6. 使徒行传第6章 Kisah para Rasul 6. 第3节。 Ayat 3. 这里说到说，当时因为这个教会有些就是
忽略掉这些寡妇哈，就是供给的事情忽略掉这些寡妇哈。Karena para janda ini tidak puas dengan pelayanan meja. 所以呢，12、15说不行，我们不能再管理这个行政事，我们要选7位来管理教会的饭食的事情。Oleh sebab itu mereka mau memilih 7 orang untuk mengurus. 那你注意看到有被圣灵充满、智慧充足啊。Yang penuh dengan roh dan juga hikmat. 那这个就是 full of Holy Spirit 啦，满的灵啊。Di sini dikatakan penuh dengan Roh Kudus. 换句话说，当你有满的灵的时候， seorang yang penuh dengan Roh Kudus, 你就自然有属灵的智慧。otomatis dia ada hikmat rohani. 什么叫做属灵的智慧？ Apa itu hikmat rohani? 就是当你在了解一件事情之后，你会从属灵的角度了解一件事情。Dari hikmat rohani kita akan mengetahui memahami suatu hal. 换句话说，你会解释，你用圣灵的角度解释这件事情啊。Kamu dari hikmat rohani bisa menjelaskan sesuatu hal. 比如说这个约瑟说，我这个神的意思原是好的，对，你们要卖我这事实，但是神的意思原是好的，对不对？约瑟这样 Misalnya 讲。 dari Yusuf mengatakan bahwa hal yang baik bahwa saya dijual ke Mesir. 那这就是用属灵的角度解释这件事情啊。 Ini karena dia mempunyai hikmat rohani untuk menjelaskan hal ini. 我们发生了很多的事情， Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. 你不要说发生过就算了呢， Bukan sesuatu itu udah lewat ya udah. 你需要解释它， Kamu perlu 为 menjelaskannya. 什么会发生？ Mengapa hal ini terjadi? 为什么莫名其妙我把房子卖掉？ Kenapa tiba-tiba rumah dijual? 为什么我不小心发生车祸？ Kenapa kita tiba-tiba terjadi kecelakaan? 为什么？对不对？ Kenapa? 那让你开始你会很多的抱怨呐、 Mungkin awal-awal kita bersungut-sungut. 但是慢慢你会用神的角度来解释啊， Tapi dengan pandangan Tuhan, dari Tuhan, kita lama-lama menyadari. 就像约瑟一样啊， Seperti Yusuf, 他即使做了宰相哈， walaupun dia menjadi Perdana Menteri, 那个痛苦没有被拿掉呢， penderitaannya itu tidak diangkat. 所以他的大儿子叫马拿西，对不对？ Oleh sebab itu nama anak yang pertama Manasye. 马拿西是忘记的意思啊， Manasye itu artinya lupa. 你会取忘记，代表你没有忘记啦。 Kamu ingin lupa, tapi kamu tidak bisa lupa. 所以提醒自己，我要忘记我附加的苦，那个我要忘记这样子。 Saya ingin lupa penderitaan ini. Saya ingin lupa penderitaan ini. 你已经在做宰相了呢， Kamu udah jadi Perdana Menteri loh. 所以人的仇恨没有那么快就拿掉了。 Oleh sebab itu sesuatu hal yang 哎， kebencian, penderitaan itu tidak gampang untuk dihilangkan. 但是当他会解释神的旨意的时候， Tapi saat dia menjelaskan kehendak Tuhan, 他对他的兄弟就真的是原谅他们了哈。 sungguh dia saat itu dia mengampuni saudara-saudaranya. 这就是属灵的智慧啦。 Ini adalah hikmat rohani. 你用属灵的角度解释事情，解释过去所发生的事情。 Dari sudut rohani dia bisa menjelaskan hal yang telah 还有， terjadi. 你要用属灵的角度来分辨哪一个是好，哪一个是不好。 Dari hikmat rohani kita bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak. 尤其在教会当中， Contohnya dalam gereja. 因为它不是外面的团体， Ini bukan sebuah organisasi luar. 所以有时候真的是这个是非常困难的。 Oleh sebab itu sangat sulit kadang-kadang. 尤其是我们教会很多事情都跟真理没有关系啦。 Kadang-kadang hal yang ada di gereja itu tidak ada hubungan sama kita. 如果有真理有关系，很简单，圣经来翻，看谁是对谁是错啊，对不对？ Sorry, tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Kalau ada hubungannya dengan kebenaran, kita tinggal buka Alkitab, kita bisa tahu apakah ini sesuai kebenaran atau tidak. 那问题是，比如说，假如教会要买会堂， Misalnya gereja mau membeli aula. 到底是 A 这块地比较好，还是 B 这块地比较好？ Apa mau beli tanah A atau tanah B? 你从创世纪到启示录都找不到答案了，我跟你讲。 Dari kejadian sampai wahyu tidak ada jawabannya. 那常常吵架都是这样子的事情， Oleh karena hal ini makanya berantem. 对不对？就跟真理没有关的事情的。 Karena ini halnya tidak sesuai dengan kebenaran kan? 所以这个时候真正要属灵的智慧， Oleh sebab itu diperlukan hikmat dari rohani. 怎么用一个家庭的方式来面对这样子的冲突，这样子的困难。 Dengan kekeluargaan untuk mengatasi masalah. 所以既然这6个人要来，这6个人要管理教会的事，就需要这样的智慧。 Oleh sebab itu orang-orang yang dipilih ini memerlukan hikmat rohani untuk mengelola gereja. 不是只有把事情做好而已呢。 Bukan cuma melakukan pekerjaan itu dengan baik, 如果你把事情做好， dengan mengerjakan pekerjaan 让 dengan baik, 人家信心软弱， tapi iman lemah, 你这个事情做好的意义在什么地方？ tidak ada artinya pekerjaan itu diselesaikan dengan baik. 我以前曾经在带诗班呐， Waktu itu saya pernah menjadi pemimpin kur. 那个时候我很凶啊， Waktu itu saya sangat galak. 你看我头发是卷的就知道了，就很凶啊。 Lihat rambut saya ikal. 现在比较好一点哈。 Sekarang sudah mendingan. 那时候我在这做指挥的时候， Waktu saya menjadi kondektur, 结果有信徒在献诗的时候放炮啊，就是拍子不对了。 waktu itu ada seorang jemaat
false itunya nadanya hilang. 现场就瞪他喽，定睛看他。Lalu saya liatin dia. 还好神没有给我让他瞎眼的那个能力，要不然那个姐妹就死了哈。Untung saya tidak mempunyai kuasa untuk membuat dia buta. 哇，那个姐妹吓得我唱不下去了。Lalu saudari itu sampai gemetaran sampai tidak bisa nyanyi lagi. 好，我请问大家，这个意义在什么地方？ Nah, waktu saya tanya kepada saudara-saudari, artinya buat apa? 即使唱得很好， Walaupun nantinya nyanyinya dengan baik, 大家鼓掌， semua orang bertepuk tangan. 但是信心就得到软弱了。 Tapi imannya dia lemah. 所以说，真的是我们在这个时候就必须要属于的注意去判断。 Oleh sebab itu kita memerlukan hikmat rohani untuk memutuskan sesuatu. 我要把这个事情做好， Saya mau melakukan hal ini dengan baik, 但是目标就是建立信心啊。 tapi juga meningkatkan rohaninya. 那这两个要怎么平衡？就是这个就是属于的智慧。 Ini harus berjalan bersama-sama, seimbang. 我们再看使徒行传 Membutuhkan hikmat rohani. Kita buka lagi kisah para rasul 第11章， ayat 11. Sudah. Pasal 11. 第11章 Kisah para rasul 11 24节， ayat 24. 哎，这边说巴拿巴啊， Barnabas 巴拿巴是好人， orang baik. 好人是不能够引领人信主的啦。 Orang baik bisa membawa orang kepada Tuhan. 哎，如果是好人能够引领人信主哈， Kalau orang baik bisa membawa orang kepada Tuhan, 我们早就传遍天下了，早就把福音传遍天下 wah itu Injil sudah tersebar ke seluruh dunia. 啊！在座各位早就把福音传遍雅加达了， Semua orang di Jakarta sudah bisa terima Injil. 因为我们信徒很多都是在社会中是好人呐、因为我们的信徒在社会中很多都是好人， Karena jemaat kita itu banyak yang di masyarakat itu adalah orang baik. 好爸爸、好妈妈、好小孩、好员工、好老板。 Papa yang baik, mama yang baik, anak yang baik, bos yang baik. 如果是这样，可以引人信主，我跟你讲，然后传遍了哈。 Kalau orang baik bisa membawa orang kepada Tuhan, maka Injil sudah tersebar. 所以好人是不够的。 Orang baik tidak cukup. 嘿，这边说巴拿巴被有满的灵 ，full of Holy Spirit。 Di sini Barnabas penuh dengan Roh Kudus. 那这个满的灵可以有大有信心呐、 Dan juga imannya juga sangat kuat. 这个信心不是只有他跟神之间的信心哦， Ini bukan iman yang hanya hubungannya dia pribadi dengan Tuhan saja. 这个信心不但让他建立跟神好的关系，也包括能够影响别人。后面说很多人就归顺你主这样。 Tapi imannya juga bisa membawa orang kepada Tuhan. 换句话说，他的这个满的灵所产生的信心，可以正面的影响别人。 Jadi penuh dengan Roh Kudus dan beriman juga bisa membawa orang kepada Tuhan melalui imannya. 嘿，这个是我们信徒可能需要求的一个满的灵。 Nah, ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Kita mohonkan pada Tuhan. 我们有一次有在墨尔本教会哈， Di gereja Melbourne 哇，一下子来了这个10个慕道者， ada 4 orang 将近10个。 simpatisan. 那有的是黑人，有的是白人啊。 Ada orang kulit hitam dan kulit putih. 然后呢，哇，他们是安息日会的啊， Mereka adalah Advent. 哇，来到教会啊， Datang ke gereja 哦，那刚好在布道嘛，哈， pas ke KPI. 哦，他们就很认真听哦， Mereka serius mendengarkan. 哦，然后听到一半之后，哈利路亚， Lalu saat mendengarkan firman tiba-tiba mereka berkata haleluya. 我们教这件事情，哈利路亚，我突然就忘记我要讲什么东西了。 Kalau di sini mengatakan haleluya, semua lalu lupa mau khotbah apa lagi 因为 selanjutnya. 我们信徒比较没有这样子动作了哈。 Ya karena kita tidak ada kebiasaan seperti itu. 突然间愣住，不要讲什么啊，继续讲这样哈。 Lalu saya tiba-tiba berhenti sebentar, lalu baru terpikir, oh ya, saya akan melanjutkan apa. 然后就有诗班献诗嘛哈。 Lalu ada kur, 那里面当中一个老妇女，她就哇边听边拍子啊，在拍子这样。 lalu ada seorang seorang perempuan tua yang terus mengetuk-ngetuk pahanya. 哇，很喜欢听啊。 Dia sangat senang mendengarkan kur. 但是要灵言祷告的时候， Tapi pada saat doa Roh Kudus, 他们就坐在那边，手就擦掉， lalu mereka duduk dengan posisi seperti itu. 看到我们在趁子在那边按手，在那边看。 Lalu dia lihat kita pekerja kudus menumpangkan tangan. 那他们为什么会来我们教会？ Mereka kenapa datang ke gereja kita? 我们有一个姐妹， Karena ada seorang 那 saudari, 真的是她不但在公司表现得很好， tidak hanya di perusahaan dia bagus, 而且也对很有机会就有机会讲到这个福音的事情。 tapi dia juga sering menginjil. 她的同事就在怀疑啊， Jadi teman-temannya itu mencurigainya, 因为很多的现在澳洲很多的教会都是老人的教会啊，
Karena karena gereja-gereja di Australia itu banyak isinya orang tua. 你才20出头，你怎么会想去教会呢？ Kenapa kamu baru umur 20-an ke gereja? 而且常常都听说你要去教会， Kamu seringkali bilang kamu mau ke gereja. 所以他的同事就很好奇呀、 Makanya teman-temannya itu penasaran. 一听到又是守安息日哈， Lalu katanya menguduskan hari Sabat. 因为他们是安息日会嘛哈， Karena mereka juga orang 所以 Advent. 他们就很好奇说，来看看这个教会在干什么这样。 Lalu mereka, yuk kita lihat gerejanya seperti apa sih? 真的信心才能够改变人的那个信仰。 Iman yang bisa mengubah orang. 所以最近我在跟这些神学生上课的时候，就要强调这个观念哈。 Waktu saya di STT saya menegaskan tentang hal ini. 传道人哈，他是要表达就是带着就是信心的证据啊。 Pendeta itu harus mempunyai iman yang 让我们知道说我也可以靠着神来完成这件事情。 bersandarkan Tuhan untuk melaksanakan tugas. 好，还有我们再看一下这个使徒行传哈， Kita lihat Kisah Para Rasul 第7章。 pasal 11. 好，最后来看使徒行传第7章。 Kisah Para Rasul 7. 第7章谈到这个司提反哈。 Tentang Stefanus. 第55节说司提反 be full of Holy Spirit， 满的灵啊。 Ayat 55 dikatakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus. 结果他就看到神的荣耀。 Lalu melihat kemuliaan Allah. 当他看到神的荣耀的时候， Waktu dia melihat kemuliaan Allah, 耶稣站在神的右边。 Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 你注意看圣经哦，都是耶稣坐在神的右边呐。 Di sini selalu dikatakan di Alkitab bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 坐的意思就是已经做王了，得胜了啦。 Sudah duduk sebagai raja, sudah menang. 只有这个地方 Hanya tempat ini 站着，可是站着， dikatakan berdiri. 代表主耶稣这个时候他所的身份是属于大祭司身份，是属于奴仆的身份。 Di sini berarti Tuhan Yesus sebagai imam besar. 因为这个司提反就像他一样。 Karena Stefanus seperti dia. 他们怎么样的不怕这个被逼迫， Tidak takut mengalami penganiayaan. 而且有耶稣基督的性情。 Ada lambang Tuhan Yesus, gambaran Tuhan Yesus. 所以你看第60节哈， Lihat ayat 56. 司提反这么说哦， Stefanus berkata, 主啊，不要把这个罪归给他们啊。 Jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. 这就是满的灵所的表现呐。 Ini adalah penuh dengan Roh Kudus baru berkata demikian. 那这个就是我们要常常勉励大家要求的满的灵啊。 Nah, inilah yang selalu didorong supaya kita meminta penuhan Roh Kudus. 当你有满的灵的时候， Pada saat kita penuh dengan Roh Kudus, 别人看见的是让很失望，会让觉得很沮丧。 hal yang menurut orang lain menyedihkan, membuat orang putus asa. 但是你却看到神的荣耀， Tapi di sana kita bisa melihat kemuliaan Allah. 你却看到神是怎么样站着来鼓励你。 Tapi kita di sana bisa melihat Tuhan Yesus berdiri meneguhkan kamu. 你也会学主耶稣说：“好，我要用怎么样把主耶稣性情把它表露出来啊。” kita akan mengatakan baik Tuhan akan saya lakukan, kerjakan 在你的家庭， di rumah, 在你的公司， di perusahaan, 在你的学校， di sekolah, 在任何地方， dimanapun kita berada, 那都很自然的把耶稣的性情表露出来。 kita akan menyatakan iman kita. 那当然，这个就传福音就很容易啦。 Pada saat itu menginjilan itu sangat mudah. 因为有些人他当要追求信仰的时候，他觉得，我要像某某人一样这样。 Karena orang akan mengatakan saya mau seperti dia. 愿主耶稣带领 Kiranya Tuhan Yesus 这次就 memimpin kita. 很简单，透过这3次来把这使徒行传的宣道跟护教跟大家来分享。 Demikianlah saya menjelaskan secara singkat tentang apologetika dan penginjilan dari kitab Kisah Para Rasul. 同时间也告诉你，圣灵充满有2种， Jadi dipenuhi Roh Kudus itu ada 2 keadaan. 第一种是被动的， Sesuatu yang secara pasif. 你不需要求， Kamu tidak perlu minta. 需要的时候圣灵就充满你。 Pada saat diperlukan Roh Kudus akan memenuhi kamu. 但是第二种是满的灵， Tapi yang kedua adalah penuh dengan Roh 你 Kudus. 需要去求。 Kamu harus minta. 当你有满的灵的时候， Pada saat kamu penuh dengan Roh 你 Kudus, 可以顺服圣灵的要求，圣灵的带领。 kamu akan taat pada
tuntunan Roh Kudus. 做你应该做，但是你应该做，但你不想做，但是你应该做的事情。 Kamu akan melakukan hal yang kamu tidak ingin lakukan, tapi kamu harus lakukan. 当你有满的灵的时候， Pada saat kamu penuh dengan Roh 你有 Kudus, 这个属灵的智慧， kamu akan mempunyai hikmat rohani. 属灵的智慧解释事情 Kamu akan menjelaskan hal. 来分辨哪一个比较好， Nah, kamu akan bisa membedakan yang mana yang 找 benar. 到这个适合这个信心跟要把事情做好的这个平衡的方法啊。 Menyeimbangkan antara iman dan juga dari hikmat rohani untuk menyelesaikan suatu masalah. 当你有满的灵的时候， Waktu kamu penuh dengan Roh 你 Kudus, 大有信心， kamu penuh dengan iman, 可以感动人来信主。 dapat membawa orang percaya pada Tuhan. 当你有满的灵的时候， Waktu kamu penuh dengan Roh 你 Kudus, 就能够看见神的荣耀， kamu bisa melihat kemuliaan 然 Allah. 后呢，能够像耶稣的性情一样来看到在你身上看到耶稣。好， Di dalam diri kamu, orang bisa melihat Yesus. 愿耶稣带领。好， Kiranya Tuhan Yesus 我们 memberkati 唱 kita 诗 semua. 422首。好。 Nyanyikan pujian nomor 422.